Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 17 Jun 2021 bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Berita utama, Kerajaan Sarawak bercadang mewujudkan sebuah lagi pusat pemberian vaksin PPV industri di Kidurong, Bintulu selepas PPV Presmetal. Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, pewujudan PPV di Kidurong adalah untuk memberi kemudahan kepada pekerja di syarikat minyak dan gas mendapat vaksin. Kita akan wujudkan satu lagi pusat vaksinasi di kawasan Kidurong. Kerana di sana kita juga mempunyai beberapa syarikat oil and gas dan juga kontraktor mereka yang beroperasi di Kidurong. Dan sistemnya dan prosesnya serupa dengan Samaraju. Jadi ini adalah untuk kita memberikan kemudahan dan mempercepatkan vaksinasi. Kerana target kita ialah pada bulan Ogos kita sudah sedikit sebanyak dapat menemui target kita 80% rakyat Sarawak sudah diberi suntikan vaksinasi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan tinjauan ke PPV Presmetal pada Khamis. Dalam sidang media sama, Datuk Petinggi Abang Zohari memberitahu kerajaan negeri mensasarkan untuk meningkatkan kapasiti vaksinasi di Bintulu dari 3,000 kepada 5,000 dalam masa sehari. Di Bintulu, kita ada eligible people to get vaccination is about 200,000. Sekarang ini kapasitinya lebih kurang satu hari 3,000, tapi nak dinaikkan kepada 5,000 satu hari. Dan kalau kita tambahkan dengan pusat vaksinasi di kawasan-kawasan yang telah kita kena pasti workplaces, ia boleh meningkat lebih pada 5,000. Dan dengan itu saya rasa pada bulan Ogos Bintulu akan mempunyai mereka yang sudah diberi suntikan lebih kurang 80% by Ogos. Laporan seterusnya, Majlis Islam Sarawak telah memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan ibadah kurban bagi tahun 1442 Hijrah bersamaan 2021 Masihi di negeri ini. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi dalam sidang media pada Rabu berkata, langkah ini bagi mengelak kemudaratan kesan daripada pandemik COVID-19 yang masih kritikal di Sarawak. Keputusan ini merangkumi seluruh Sarawak, tidak membenarkan aktiviti ibadah korban dijalankan di semua tempat, termasuk aktiviti melibatkan secara individu ataupun keluarga. Beliau dalam pada itu menggalakkan umat Islam di sini yang ingin melakukan aktiviti kurban di luar negara. Memang sesuatu yang kita lihat pada akhir-akhir ini, ramai umat Islam yang mengadakan aktiviti kebajikan melibatkan negara-negara Islam di luar negara. Jadi seandainya mereka hendak melanjutkan aktiviti kebajikan ini berbentuk ibadah korban di luar negara, terutama negara-negara Islam yang memerlukan bantuan dan lainnya, kita tidak halang. Memang digalakkan untuk umat Islam mengadakan aktiviti korban untuk diagihkan kepada umat Islam di negara-negara luar. Selanjutnya, lapangan terbang baru Mukah yang memulakan operasinya pada Khamis bakal memacu pembangunan di Mukah. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi, pembinaan lapangan terbang baru itu merupakan cetusan idea yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan diteruskan oleh Ketua Menteri. Katanya lapangan terbang baru itu akan membawa masuk pelbagai industri di Mukah sekaligus membuka banyak peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Jadi hari ini kita tengok kita sudah ada lapangan terbang baru. Jadi ini akan memudahkan kepada terutama sekali
pihak yang ada kepentingan di Mukah, contohnya semasa turnaround di press metal, PG, jadi senang mereka dapat terus ke Mukah. Kalau dulu dia orang sentiasa pergi ke Sibu, lepas tu baru sampai ke Mukah, jadi mengambil masa yang panjang. Dengan adanya kedatangan mereka ini, ia juga akan memberi peluang pekerjaan kepada orang di Mukah, yang mana mungkin dengan ini ia akan membangunkan Mukah lebih cepat lagi. Di Temu Bual UKAS semasa meninjau operasi hari pertama lapangan terbang itu pada Khamis, Abdul Yaakob menzahirkan setinggi penghargaan kepada Kerajaan Negeri dan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS kerana merealisasikan impian penduduk Mukah untuk memiliki kemudahan baru itu. Sementara itu, Adun Telian Yusif Nosh Balu berharap Malaysia Airport Berhad memberi kebenaran untuk pesawat jenis ATR untuk mendarat di lapangan terbang baru itu selain daripada pesawat Twin Otter. Katanya permintaan untuk agensi penerbangan lain di lapangan terbang itu bergantung kepada bilangan penumpang dan keperluan. Bergantung kepada bilangan penumpang ataupun keperluan-keperluan yang ada lah. Sekiranya ada keperluan, kita boleh memohon kepada pihak Malaysia selain daripada masuk melalui MASC, Malaysia Airport Berhad, untuk mendapatkan kebenaran landing untuk pesawat lain. Dalam peritu lepasan Universiti Teknologi Petronas dari Mukah, Aaron Benjamin amat gembira dan berpuas hati dengan lapangan terbang baru itu yang jauh lebih moden berbanding dulu. Perasaan saya dapat menjejak kaki ke airport baru ni memang sangat puas hatilah. Sebab kalau dibandingkan dengan airport lama, memang fasiliti dia jauh lebih bagus. Contohnya di airport lama tu memang semua manual, sekarang ni pun semua dah modern, and then dengan counter immigration pun dah ada. So dengan harapan lah lagi banyak flight yang boleh diadakan dari Mukah ke even luar Sarawak pun boleh, sebab dah ada immigration. So dengan harapan saya sebagai penduduk Mukah di sini, harapan saya is dengan airport baru ini dapat meningkatkan lagi level sosioekonomi orang Mukah di sini. Contohnya dari segi nelayan dan ekonomi tempatan lah. So harapnya dapat meningkatkan lagi position Mukah di mata Sarawak dan juga Malaysia. Abdul Yaakob dan Yusif Nosh turut menyaksikan pendaratan pertama di lapangan terbang baru Mukah yang membawa 4 orang penumpang dari Kuching ke Mukah, serta pelepasan penerbangan dari Mukah ke Kuching juga membawa 4 orang penumpang. Lapangan terbang baru Mukah baru terletak kira-kira 7 km dari pusat bandaraya, dilengkapi dengan bangunan terminal dan landasan sepanjang 1,500 meter yang lebar 30 meter dan berkeluasan 3,500 meter persegi. Fasiliti lain di lapangan terbang baru itu seperti berikut. Beralih ke laporan program vaksinasi. Program vaksinasi di PPV Pejabat Daerah Kecil Bario mendapat sambutan yang menggalakkan daripada penduduk setempat. Menurut Timbalan Speaker DUN Sarawak, Datuk Gerawat Gala, setakat hari ini, lebih 200 penduduk di daerah kecil itu sudah menerima suntikan vaksin. Dan pesan saya, yang siapa yang belum buat vaksin, walaupun belum mendaftar, boleh datang ke pusat pemberian vaksin ini ya, untuk menerima vaksin. Sebab sangat-sangat perlu untuk semua rakyat kita diberi vaksin. Itu sahaja cara kita dapat mengawal merebaknya jangkitan COVID ini ya. Ditemui selepas meninjau proses vaksinasi di PPV Pejabat Daerah Kecil Bario pada Selasa, Adun Mulu itu menyeru masyarakat Penan
yang masih belum mendapatkan vaksin untuk segera datang ke PPV Pejabat Daerah Kecil Bario bagi menerima suntikan. Dan khas dengan ataupun untuk saudara kita kaum Penan yang ada di antara mereka masih belum nak terima vaksin, saya sangat-sangat galakkan mereka untuk terima vaksin ini sebab ada beberapa kampung Penan di kawasan kita Mulu dan juga di kawasan kita Telengusan di mana mereka sudah dijangkit dan sekarang ditahan di hospital Miri untuk diberi perubatan. Ini sangat-sangat perlu untuk saudara kita Penan supaya dapat pergi ke tempat vaksinasi masa program ini supaya dapat divaksin. Ini saja cara kita nak selamatkan dari jangkitan COVID ini Sementara itu, Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Rajang akan membantu kerajaan dalam program jangkauan komuniti atau outreach sebagai PPV bagi daerah Meradong. Menurut Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing, pusat itu akan membantu mempercepatkan lagi usaha pemvaksinan terutamanya untuk penduduk di sepanjang jalan KJD. This morning we come to IPG Kampus Rajang. We want to, or we have already have a discussion with our acting pengarah, Encik Salahuddin, about setting up of outreach PPV in IPG Kampus Rajang. And this center will specifically cater for people along Jalan KJD. Up to Batu Lapan, up to Ulu Binatang, Ulu Stras, until Bukit Tinggi. Semasa tinjauan ke IPG Kampus Rajang Bintangor pada Selasa, beliau sekali lagi memohon penduduk di Meradong untuk mendaftar bagi mendapatkan suntikan vaksin. Here I would like to urge those not yet registered for the vaccine, please do it as soon as possible by MySejahtera or through Pejabat Daerah or KK Bintangor. They all can register themselves and get vaccinated so that we can achieve the target of herd immunization, which is 80% of the community getting all the 2 doses. Di Tatau pula, seramai 413 individu mendapat suntikan dos pertama vaksin COVID-19 menerusi program pemberian vaksin bergerak di daerah itu baru-baru ini. Program pemberian vaksin bergerak ini merupakan yang pertama di bahagian Bintulu dan mendapat sambutan yang menggalakkan kerana ia memudahkan golongan warga emas untuk menerima vaksin tanpa perlu pergi jauh. Mereka yang menerima vaksin merupakan penduduk di kawasan pedalaman dari 19 rumah panjang di kawasan Sungai Kakus Ulu. Dalam periksa itu, penerima vaksin tertua Ganya Unau dari rumah RJ Nanga Mina Kakus Tatau yang berusia 98 tahun berasa amat gembira setelah menerima vaksin COVID-19. Beliau juga menyeru orang ramai agar menyahut seruan kerajaan bagi memastikan sebanyak mungkin penduduk di Sarawak menerima vaksin. Tuai rumah Robert Nuwing dari Nanga Segun Kakus Tatau juga berpesan kepada masyarakat tempatan untuk tidak takut menerima suntikan vaksin tersebut. Aku minta kita anang takut, anang nani, lepas aku tu baru dah. Nadai nama, nadai apa nama saya dia tidaknya. Jadi aku minta kita kepada atau lihat kita anang ngai datai dia vaksin COVID-19. Lalu bagi tuai rumah RJ Kenai dari Nangamina Kakus Tatau pula, beliau merakamkan penghargaan kepada pejabat daerah Tatau dan petugas Barisan Harapan yang menjayakan program pemberian vaksin secara bergerak itu. Pemerintah saya terima kasih kepada Sedang Seralena, kepala pemerintah pejabat daerah, Sedang Mulu dan program dan mempunyai data kesehatan.
Selain itu, tuan rumah Ado Bilong dari Lubuk Kubong Kakus Tatau juga merakamkan penghargaan kepada kerajaan dengan menyediakan program seumpamanya sekaligus memudahkan rakyat luar bandar menerima vaksin. Terima kasihlah kepada kerajaan yang susah payah mengaturkan jek vaksin ini kepada kami masyarakat Punan di sini di rumah saya ini. Laporan selanjutnya, Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi telah menyampaikan sebanyak 668 pek bantuan makanan Sarawak Ku Sayang di kawasan Dun Balingian pada Selasa. Penerima bantuan tersebut merangkumi penduduk dari lokaliti seperti yang tertera. Menurut Abdul Yaakob, sejumlah 5,555 penerima dijangka menerima bantuan itu dan 70% daripada jumlah itu telah berjaya diagihkan. Jadi peratusan setakat hari ini adalah dalam 70%. Jadi insyaAllah besok mungkin kita dapat selesaikan agihan bantuan makanan ini. Jadi untuk pengetahuan juga jumlah agihan untuk seluruh kawasan N58 adalah 5,555. Terdahulu sebanyak 648 pek bantuan makanan telah diagihkan kepada penduduk di kawasan sepanjang Jalan Mukah Selangau iaitu Bukit Ambun, Bayan Ulu dan Temesu. Dalam pada itu, penduduk setempat merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak dan wakil rakyat mereka atas keprihatinan menghulurkan bantuan semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Saya Haji Muhammad KK Kampus Sungai Ragai mengucapkan terima kasih kepada YB kerana sudi mengagihkan bantuan makanan kepada penduduk kampung semasa COVID ini. Jadi dan kepada kerajaan GPS kami mengucapkan ribuan terima kasih. Jadi diharap penduduk kampung dengan bantuan ini dapat meringankan bebanan mereka kerana mereka tidak dapat keluar mencari makanan dan rezeki. Saya KK Jahwe bin Muhyiddin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak iaitu Kerajaan GPS dan juga kepada YB yang telah memberi bantuan berupa bakul makanan yang serba sedikitnya akan meringankan beban rakyat pada masa PKP ini. Dan juga terlupa juga kepada kru-kru yang terlibat sama di masa pengagihan ini. Terima kasih Kerajaan Negeri Sarawak, terima kasih YB, terima kasih semua. Terima kasih agai selamat tengah hari, terima kasih agai GPS sudah beri bantuan beras untuk makai agar rumah panjai Bayan Ulu itu jadi beri pesai ke WB juga agar ini merapan WB aku sudah beri bantuan kami bantuan ke jenisnya 60 kosongnya kena nampung pengawal rumah panjai kena boleh gawak bukai laban ketegal PKP itu nyala aku ngari ke menua kami menua tu pengulu tumas tu mari terima kasih agar kerjaan GPS sudah mantu nembe ke semua kawasan rumah panjai Ulu Bayan dengan ngau masuk. Ya, terima kasih YB. Aku Ketua Wanita Hari Bayan Ulu terima kasih ngagai semua bantu ke diberi kerajaan GPS ngagai semua kita. Jadi aku harap ke bantu tu oleh meringankan beban semua kita penduduk kampung, kita rumah panjai, leban ketegal kita kena oleh kawak. Jadi aku harap semua tu oleh meringankan beban kita lah. Ngambil ke kita itu oleh nadai bangan usaha hati ketika kita kena gawak. Saya terima kasih anggai perintah GPS laban ya kuda. Mesti mereka bantu anggai tuan rumah Malang Ulu Bayan tu. Kalau pihak mereka saya terima kasih anggai YB kami YB Yaakob kebenar-benar mendak bela rakyat di Ulu. Harinya aku mereka saya terima kasih anggai perintah kita ke dia tahu. Terima kasih.
Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.